Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tajuk The Implementation of Photography Web Design berdasarkan konsep Rule of Third dari kami kumpulan 1 subgroup 3. Definisi Rule of Third. Rule of Third adalah guidelines yang membahagikan frame foto menjadi 9 bahagian yang sama besar. Terdapat 2 garisan menegak yakni vertical dan 2 garisan melintang yang sejajar yakni horizontal. Ianya bertindak sebagai panduan bagi mendapatkan foto yang lebih menarik dan tidaklah bermaksud satu gambar itu wajib menggunakan teknik ini yakni teknik Rule of Third. Sejarah Rule of Third. Rule of Third pertama kali ditulis pada tahun 1797 oleh John Thomas Smith di dalam bukunya yang berjudul Remarks on Rural Scenery. Beliau memetik karya Sir Joshua Reynolds pada tahun 1783 dalam istilahnya yang tidak dapat diukur, keseimbangan gelap dan cahaya dalam lukisan, dan kemudian mengembangkannya menjadi Rule of Third. Analoginya adalah menyambung atau memecahkan pelbagai baris gambar kepada skema perkadaran yang serupa, sama ada 3:2 atau 2:1 untuk warna hangat kepada warna sejuk dalam lukisan. Walau bagaimanapun, Smith telah mengubah versinya secara lebih umum, di mana beliau tidak cuma membahagikan bingkai tetapi juga garis lurus dan komposisinya. Assalamualaikum. Okey, seterusnya kita membincangkan tentang elemen-elemen dalam Rule of Third. So, yang pertama adalah dia ada grid dekat dalam gambar-gambar Rule of Third. Kenapa adanya grid? Sebab kita nak cuba nak ambil gambar tu dalam grid tu sahaja. Sebab dalam grid tu sahaja, kita boleh tengok gambar dekat daun ni. Gambar dekat daun ni dekat dalam kotak yang tertentu sahaja dan tak ada dalam kotak-kotak yang lain. Ni adalah untuk kita, supaya kita dapat apa? Kita dapat mengimbangkan gambar tu. Macam yang dalam kedua ni, antara dia punya elemen adalah seimbang. Mengimbangkan gambar tu. Tak ada ni gambar tu dalam semua kotak. Lepas tu gambar tu tak terlalu jauh, tak terlalu dekat. Kita dapat tengok gambar tu dengan jelas. Dan yang ketiga adalah pandangan yang luas. Kenapa pandangan yang luas? Sebab kita dalam gambar ni kita hanya boleh daripada daun ni sahaja kita boleh tengok dekat sekeliling dia. Kita boleh tengok dekat daun kering ni. Lepas tu ada benda-benda warna kuning tu. Saya pun tak tahu benda. Tapi kita boleh tengok dengan pandangan yang luas. Kita tak tumpu sahaja kepada daun itu sahaja. Terima kasih. Tujuan Rule of Third. Tujuan garisan ini adalah untuk membantu memposisikan objek atau garis horizon pemandangan hingga gambar yang dihasilkan lebih menarik dan profesional. Konsep ini merupakan sebahagian daripada prinsip komposisi dalam fotografi. Selain itu, komponen lain yang berkait dengan Rule of Third ialah exposure triangle, yakni segitiga exposure, di mana membolehkan kita menetapkan point of interest pada titik perselisihan garisan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Amirullah Wa'i bin Amiruddin 1180455. Itu adalah nombor matrik saya. Okay, sekarang saya nak terangkan bagaimana cara untuk kita menangkap gambar Rule of Third. Okay, apa yang kita tahu, Rule of Third, dia punya konsep ni adalah gambar menggunakan dua garis menegak dan dua garis melintang. Okey. Dan Rule of Third, kebanyakan Rule of Third adalah di mana objek ni berada di belah garisan belah kanan, ataupun objek dia adalah berada di titik belah kanan, ataupun dia punya objek ada berada di garisan menegak belah kiri, ataupun objek ni melibatkan dua titik garisan menegak belah kiri. Boleh jadi juga objek ni berada di belah kanan, di garisan menegak dua belah kanan. Okey, kebanyakan gambar yang menggunakan konsep Rule of Third memainkan peranan antara menggunakan objek berada di belah kanan ataupun objek berada di belah kiri. Okey, yang ni belah kiri. Okey. Rule of Third melibatkan antara 1, 2, 3, 4 titik. Minta maaf, titik. So depends on macam mana kita mengambil gambar.
ada kalanya gambar yang boleh berkonsepkan adanya negative space dalam satu gambar tersebut. Okey, amat mudah. Cuma kalau kita praktis sentiasa, InsyaAllah boleh dapat satu gambar yang sangat menarik seperti gambar-gambar di Google ini. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.